سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, syukur kepada Allah kerana kita diberi peluang oleh Allah untuk saat-saat terakhir dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita berada pada pagi ataupun pada hari yang disebut dengan hari yang ke-29 Ramadan ini, di mana hari ini kita akan berbicara tentang mengenai tajuk mengenai firman Allah Ta'ala, bahan api neraka adalah manusia dan juga batu. Satu tajuk yang kita sentiasa terngiang-ngiang di kalangan kita tentang mengenai bagaimana kita nak suruh selamat diri kita daripada yang dinamakan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam membicarakan tentang mengenai tajuk-tajuk tentang akhirat Allah, iaitu tentang mengenai neraka Allah dan bagaimana keadaan pada diri kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini. Baik, hari ininya kita sebut sekejap sebelum daripada kita di hujung pada hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan ini, bercerita tentang mengenai bahan api neraka adalah manusia dan juga batu. Pada muka surat 653 dalam kitab di sebalik rahsia kematian ini, tuan-tuan boleh tengok pada dalam kitab tersebutlah mengenai firman Allah Ta'ala, bahan api neraka ini terdiri daripada manusia dan juga batu. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala berfirman, Allah sebut, wahai orang yang beriman pada Allah, jagalah diri kamu. Wahai orang yang beriman pada Allah, jaga diri kamu. Qu anfusakum, jaga diri kamu. Wa ahlikum, dan juga keluarga-keluarga kamu. Daripada apa dia? Nara, daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang kamu hidup di atas dunia ni, berusahalah pada diri kamu untuk kamu menjaga keluarga kamu, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada bila kamu mati, kamu masuk dalam api neraka Allah. Ataupun kamu hidup atas dunia pun kamu dalam neraka Allah. Pada diri kamu, neraka di dunia, neraka dalam kubur, neraka juga di padang mahsyar Allah. Ini jaga pada diri kamu. Supaya hidup kamu sebagai seorang mukmin, jangan sekali-kali kamu biarkan kehidupan kamu dalam keadaan kamu dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah orang mukmin yang hidup dia sampai ke puncak perjalanan hidup kita dalam syurga. Syurga di dunia, syurga dalam kubur, syurga juga waktu mana kita bangkit di padang mahsyar, dan kemuncak kita mendapat syurga yang hakiki. Syurga yang kekal dalam diri kitanya waktu mana kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu jaga sekarang lagi lah.
kalau kamu nak suruh kamu ni selamat daripada neraka Allah, kamu jaga sekarang. Jangan kamu bila dah masuk dalam kubur baru kamu nak jaga. Tak, Allah Subhanahu Wa Taala sebut jaga diri kamu. Bila kamu kena jaganya? Sekarang. Kamu kena jaga dah diri kamu. Jaga bagaimana? Jangan lawan perintah Allah. Jangan kita buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terhumban ke dalam api neraka Allah. Jangan biarkan diri kita ni dalam keadaan yang kitanya menyebabkan bila kita meninggal dunia, kita menyesal tak habis dalam hidup kita. Jangan. Tetapi dalam hidup kita, biar kita jadi di kalangan orang yang jaga diri kita ni, di dunia ni, jaga dah. Jaga perintah Allah, jaga syariat Allah, jaga segala benda yang disuruh oleh Allah kita jaga ni, kita jaga di atas dunia ni sendiri. Dan kita jauh daripada api neraka Allah. Jauh daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Jangan minum arak, jangan zina, jangan berjudi, jangan. Ni banyak benda yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada setiap di kalangan kita. Jangan terlibat dengan perkara demikian. Hari ininya Allah Subhanahu Wa Taala sebut jaga diri kamu dan juga jaga keluarga kamu daripada dihumban ke dalam api neraka Allah. Waquduhan nas wal hijarah. Sesungguhnya bahan bakaran dalam neraka itu terdiri daripada manusia dan juga batu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di atas neraka tu pula alaiha malaikah. Di atas neraka tu ada pula malaikat. Yang apa dia? Ghilazun, yang bengis. Syidadun, tegas. La ya'sunallah, tak lawan perintah Allah. Malaikat ni kalau Allah kata begitu, begitulah. Ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa saja yang diperintahkan padanya, dia akan laksanakan dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Allah mulakan ajar pada setiap di kalangan kita, hidup ni jaga jangan sampai kamu terhumban ke dalam api neraka Allah. Ni konsep hidup. Kamu tak payah jagalah yang disebut dengan tubuh badan kamu. Jaga diri orang kita ni, dia jaga tubuh badan, dia jaga muka, dia jaga yang ni, dia sibuk nak jaga. Tapi jaga yang sebenarnya, jaga apa dia? Jaga jangan dihumban ke dalam api neraka Allah. Orang kita sanggup untuk nak jaga apa dia? Jaga muka dia. Sanggup habis duit beratus ribu, berpuluh-puluh ribu, beribu-ribu semata-mata nak beli alat-alat kosmetik, nak jaga. Orang kita sanggup makan pil macam-macam gaya, nak jaga badan, supaya badan dia ni tak jadi rosak dan seumpamanya. Orang kita disanggup buat perkara demikian. Sedangkan dalam hidup dia tak fikir yang dia ni dengan benda-benda tersebut nanti dia boleh masuk dalam syurga ke dia dihumban ke dalam api neraka Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut jaga. Yang ni pun kalau kamu nak jaga tu, biar jangan kamu jaga yang nampak satu lapis je, tapi kamu nampak 2-3 lapis depan pada diri kamu. Apa dia? Kemuncak. Kamu boleh masuk syurga ke kamu tak boleh masuk syurga? Ataupun kamu dengan kamu buat macam ni sudah kamu masuk neraka ke, yang menyebabkan kamu ni terhumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah Subhanahu Wa Taala ajar demikian. Kerana dalam neraka tu terdiri daripada bahan bakarnya, terdiri daripada manusia dan juga batu. Jadi bila sebut saja begitu, yang menyebabkan ni dalam surah At-Tahrim, al-waqud dengan memfathahkan huruf waw. Kemudian menurut perkiraan fa'ul dengan memfathahkan huruf fa, maknanya bahan api ataupun kayu api. At-tur adalah nama air, as-sahur adalah nama makanan. Mendammahkan fi'il merupakan isim fi'il dan juga masdar. Ini mengikut kaedah lughah lah, kaedah bahasanya dipanggil. Manusia adalah umum dan maknanya dikhususkan bagi orang yang telah ditetapkan akan menjadi bahan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah semua manusia ni dihumban ke dalam api neraka Allah, tidak. Tapi yang dimaksudkan yang siapa yang dimasukkan dalam api neraka Allah ni khusus pada orang-orang yang dalam keadaan dianya menjadikan pada diri dianya perangai-perangai yang buruk yang menyebabkan dia dihumban ke dalam api neraka Allah. Mereka yang masuk dalam neraka ni orang-orang manusia tertentu je, tidak kata semua manusia masuk dalam neraka, tidak. Dikatakan api neraka adalah pemuda ataupun orang tua dan juga wanita telanjang yang menangis berpanjangan. Itu gambaran neraka Allah. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini akan maju sehingga menyeberangi lautan
sehingga merentasi laut dengan kuda pada jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah kata agama Islam ni akan berkembang. Dia berkembang, laju berkembang sehingga akan menyeberangi lautan dan hingga merentasi lautan dengan kuda pada jalan Allah. Kemudian akan datang satu golongan yang membaca Al-Quran. Rasulullah sebut demikian. Akan datang satu kumpulan manusia yang membaca Al-Quran. Ketika mana selesai membaca, mereka berkata, siapakah yang lebih baik membacanya daripada kami? Lepas pada selesai baca Al-Quran, dia akan sebut, siapa yang lebih baik lagi daripada bacaan kami ini? Siapakah yang lebih pandai daripada kami? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling pada sahabat dan bertanya, apakah kamu semua melihat kebaikan pada mereka? Rasulullah sebut demikian. Orang-orang yang bila lepas pada satu zaman nanti akan sampai pada dunia-dunia nanti, kemudian dunia-dunia yang berbeza-beza ni, kemudian sibuk orang baca Al-Quran. Bila baca Al-Quran, kemudian masing-masing sibuk sebut, siapa yang lebih hebat daripada saya? Baca Al-Quran ni, siapa yang lebih pandai daripada saya? Siapa? Dia panggil demikian. Lalu Rasulullah sebut ada sahabat-sahabat, kamu tengok orang yang macam ni ada kebaikan ke? Orang yang hidup dia, yang seolah-olah dia nak tunjuk diri dia. Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Tak ada Rasulullah. Orang yang jenis nak menunjuk-nunjuk sedemikian rupa. Yang pada diri dia. Nabi SAW bersabda, mereka adalah sebahagian daripada kamu semua dan sebahagian daripada umat ini. Lalu Rasulullah SAW sebut terus, mereka sebahagian daripada kamu semua dan mereka sebahagian daripada umat ini. Rasulullah SAW gambarkan demikian. Mereka yang menjadi bahan api neraka. Mereka yang menjadi bahan api neraka itu sendiri. Itu Rasulullah SAW sebut demikian. Mereka inilah yang sibuk membaca Al-Quran, kemudian dalam keadaan yang macam mana nak tunjuk yang bacaan Al-Quran dia yang paling hebat, dia yang paling betul dibandingkan dengan orang lain. Allahu Akbar. Mereka ni, walaupun mereka baca Al-Quran, Rasulullah sebut, tapi masuk neraka juga. Kerana apa dia? Kerana mereka gambaran apa dia? Nak berlumba-lumba pada diri dia, nak tunjuk kebaikan dan kehebatan konon-kononnya pada mereka tersebut. Diriwayatkan daripada Musa bin Ubaidah, daripada Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris At-Taimi, daripada Ibn Al-Hadi, daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebut, bebatuan adalah batu belerang yang diciptakan Allah Ta'ala menurut kehendaknya. Disebut demikian. Digambarkan tentang bebatuan tu adalah batu belerang. Batu belerang yang diciptakan oleh Allah menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tanya, batu yang masuk dalam api neraka tu yang jenis macam mana? Batu belerang. Senang ceritanya. Batu belerang. Kalau kita nak sebut, batu belerang tersebut yang diciptakan, yang batu belerang tu tidak semua, tidak ada. Dia jadi macam batu belerang pun ada, katanya Ibn Abbas, ataupun dalam keadaan batu tu memang batu belerang tu sendiri yang dihumban ke dalam api neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Daripada Ibn Mas'ud yang lain, diriwayatkan oleh Ibn Al-Mubarak daripada Abdullah bin Mas'ud, dikhususkan batu belerang kerana semua batu menambahkan 5 seksaan, seperti nyalaan dia cepat. Kenapa batu belerang ni? Kerana nyalaan dia cepat, bau yang busuk, asap yang banyak melekat pada badan dengan amat kuat dan juga bertambah panas jika dipanaskan. Kalau ditanya, kenapa batu belerang? Dia ada 5 sebab. 5 sebab betul lah. Ia menyebabkan jadi demikian. Kerana bau dia busuk, asap dia banyak, melekat pada badan dengan kuat, kemudian panas pula dalam keadaan sebegitu. Menurut pendapat lain, hijarah bermaksud adalah patung, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Nak sebutnya, al-hijarah tu maksudnya apa dia? Ada yang kata, al-hijarah tu ialah patung-patung yang direka, yang dicipta. Mana-mana patung-patung yang direka, yang dicipta ni, dijadikan Tuhan tu, itulah bahan bakaran api dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innakum wa ma tu'baduna min dunillah wa ma tu'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah menjadi bahan bakaran jahannam. Kamu pasti masuk ke dalam neraka jahannam itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Kalau orang tanya, batu-batu tu apa dia? Batu-batu yang direka, patung-patung yang besar-besar yang dibuat tersebut,
patung-patung ni menjadi bahan bakaran dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bahan nyalaan dipanggil demikian. Ada yang pendapat belerang, batu belerang, ada yang pendapat yang setengah pendapat yang mengatakan bahawa batu ni batu apa dia? Batu yang tegak, yang berdiri, batu-batu yang dibuat untuk sembahan. Batu-batu tu akan menjadi yang namakan dengan bahan bakaran dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala berdasar pada ayat innakum wama ta'buduna min dunillah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan kamu semua orang kafir dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah, hasabu jahannam, Allah jadikan bahan bakaran dalam neraka jahannam, antum laha waridun, kamu dan juga mereka tersebut pasti masuk ke dalam neraka jahannam tersebut. Menurut makna yang pertama, semua yang dilemparkan ke dalam neraka sehingga yang menjadi bahan apinya adalah manusia dan api. Nah, nak sebutnya bahan bakaran nyalaan tu yang menjadikan, kalau kita sebut sumbu-sumbu kepada api neraka ni, benda apa dia? Api neraka tu dahlah panas, kemudian jadi pula sumbu yang memanaskan lagi. Api neraka ni apa dia? Terdiri daripada manusia dan juga batu-batu sembahan itu. Itu yang disebut demikian. Terdiri daripada bahan apinya adalah manusia dan api. Sedangkan menurut makna kedua, mereka adalah orang yang diazab dengan api dan juga batu. Ada yang makna kedua kata manusia tu menjadikan azab dalam neraka tersebut. Yang pentingnya para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita jangan dihumban ke dalam neraka. Itu je yang kita kena jaga. Jaga betul-betul dalam hidup kita ni. Jangan kita ni suka untuk menjadi bahan bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, semua orang yang menyakiti berada dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Semua orang yang suka menyakiti, semua jadi bahan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kerja kan? Tak ada kerja, tulis menyakitkan hati orang lain. Tulis dalam Facebook ke, tulis dalam Instagram ke, tulis dalam ruangan komen ke dan sebagainya. Kita ni nak sakitkan hati orang. Kerja kita nak menyakitkan hati orang. Ni bahan bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang jadi macam ni dia akan berada dalam keadaan yang dipanggil untuk dihumban ke dalam api neraka Allah. Hidup atas dunia ni, kerja dia menyakitkan hati orang. Tak boleh tengok orang, kalau ada orang lain dapat nikmat, dia yang sakit. Ada orang yang demikian. Tengok orang rumah besar, misal contohnya, dia sakit hati dengan orang rumah besar. Dengki dia tak habis-habis. Ada orang yang Allah bagi pada dia rezeki, misal contohnya, dengki kita ni, daripada mana dapat rezeki dia banyak tersebut. Yang jenis demikian tu, dia akan jadi apa dia? Jadi bahan bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang suka menyakiti, ataupun tengok rumah jiran sebelah ni, anak-anak dia balik raya ni, misal contoh, anak-anak dia balik, kita pun tengok, dengki kita, sakit hati kita dengan anak-anak dia yang boleh balik tadi. Anak-anak dia balik tu bukan lintas negeri pun, yang dalam kawasan daerah yang sama, yang dibenarkan. Orang panggil contoh yang mudahnya, tiba-tiba dalam keadaan demikian dia sakit hati dengan jiran sebelah. Sakit hati dengan jiran sebelah kerana anak-anak dia balik. Manakala anak dia tak balik, masuk neraka juga dia. Jadi bahan bakaran api dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ni, jaga di kalangan kita ni, hidup kita ni tak payahlah nak menyusahkan orang. Ramai orang kita ni, tengok orang bahagia, tengok rumah tangga orang bahagia, sakit hati dia tengok rumah tangga orang bahagia. Dia buat macam mana? Dia sihir rumah tangga tersebut. Dia buat benda-benda yang jahat dan sebagainya. Ramai orang ni di kalangan kita ni, kita berhadapan dengan orang-orang yang macam ni. Satu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, minta berlindung pada Allah daripada jahat mananya manusia yang jenis sakit hati. Min syarri hasidin iza hasad. Daripada kejahatan manusia yang bila dia tengok orang ada kebaikan, dia jadi dengki dengan orang tersebut. Kamu jaga-jagalah sikit, kamu berlindung pada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita ni daripada penyakit-penyakit yang demikian. Ramai orang kita ni, tengok kalau kita baca dalam Facebook ni, kita baca tengok dalam Instagram ke, dalam Twitter ke, jumpa ramai sangat orang yang hidup dia sanggup menjadi musuh-musuh Islam. Sanggup jadi menghina orang. Orang yang buat benda-benda yang baik, dia yang hina, dia yang keji. Kerja dia yang jadi demikian. Dia sakit hati tengok orang yang buat baik. Kita kena ingat, orang yang jadi macam ni orang yang telah menyediakan diri dia untuk menjadi bahan bakaran dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hidup dia menyakitkan orang lain, menyusahkan orang,
Sampai satu hari orang doa, ya Allah, mampu-mampulah orang macam ni ya Allah. Sehingga Allah ajar, kalau kita berhadapan dengan orang macam ni, kita sebut apa dia? Qul mutu bi ghaizikum. Pergi matilah kamu dengan kemarahan kamu pada kami tersebut. Ini cara kitanya. Bila kita berhadapan dengan mereka, kerana mereka ni menjadi bahan bakaran dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau kita. Kita jangan rasa galak, kita jangan rasa sedih, jangan rasa down. Perasaan kita jangan. Tetapi dalam hidup kita ni, kita rasa bangga. Alhamdulillah, aku boleh buat benda yang baik. Alhamdulillah, Allah telah kurniakan pada aku nikmat untuk aku buat benda-benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Terdapat dua makna. Pertama, semua yang menyakiti manusia di dunia akan diazab oleh Allah di akhirat dengan api neraka Allah. Tu kita kena rasa demikian. Tuan-tuan jangan jadi orang yang suka menyakitkan hati orang. Tuan-tuan jangan jadi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan suka sangat tulis tak puas hati dengan orang ni, kita tulis dalam Facebook kita. Kita tulis tentang orang ni. Tuan-tuan tunggu, tuan-tuan. Bila tuan-tuan masuk dalam api neraka Allah, masuk dalam kubur je, rasa azab yang teramat sangat. Di akhirat nanti jadi bahan bakaran api neraka Allah. Untuk apa, tuan-tuan? Duk komen orang, duk kata pada orang. Untuk apa dalam hidup kita ni menyesakkan hati orang? Untuk apa kita buat demikian? Untuk apa kita nak jadi RBA? Bahasa yang mudahnya. Kita menjadi Red Bin Army, misal contohnya. Untuk apa tuan-tuan jadi demikian? Kalau ada di kalangan kita ni lah yang sanggup mencaci maki orang buat benda-benda yang baik dan sebagainya. Kita yang memprovok dan sebagainya. Tak payah. Kalau tuan-tuan jadi demikian, tuan-tuan akan kerugian. Dunia pun rugi, di akhirat nanti pun rugi. Orang pun akan baca doa, qul mutu bi ghaizikum. Katakanlah pada mereka, pergi mampuslah kamu dengan kemarahan kamu itu sendiri. Biar mati terbunuhlah kamu. Qul mutu, mati dibunuhlah kamu. Kerana dengan sifat yang perangai yang buruk yang ada pada di kamu tersebut. Ini hidup orang mukmin ni, hidup yang menyenangkan orang, bukan menyusahkan orang. Kita ni biar jadi tenang je. Bila orang baca tulisan-tulisan kita pun tenang. Orang yang tak rasa bila baca tulisan kita ni sesak dada orang. Kan tulisan kita. Ada orang yang jadi demikian. Hidup dalam keadaan yang dia rasa seronok dengan dia boleh menyakitkan hati orang. Dia boleh sindir orang. Dia boleh kata pada orang. Kecuali benda yang dia kata tu benda yang benar dalam agama. Itu lain. Tapi yang jenis hidup dalam keadaan yang nak menyakitkan hati orang pun ada yang jenis demikian. Kadang-kadang hantar WhatsApp. Kadang-kadang masukkan orang dalam grup yang tak apa-apa. Dia masuk nombor telefon kita misal contohnya. Dia masuk dalam kumpulan grup yang dia rosak. Dia nak suruh kita jadi rosak sebagaimana dia rosak. Pun ada juga manusia yang jadi demikian. Jadi orang yang macam ni, kita minta supaya kita jangan dekat dengan orang macam ni. Kerana apa dia? Kerana dia ni bahan bakaran dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni Allah akan sediakan tempat dia dalam neraka untuk dipanaskan dalam neraka, dan dia memanaskan neraka kerana dia ni menyebabkan panasnya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Yang kedua, semua yang menyakiti manusia di dunia daripada binatang buas, serangga dan yang lain akan masuk neraka dan mendapat sesaan penghuni neraka. Itu pun ada juga pandangan yang kedua. Tu manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Sama ada kita menyakitkan pada makhluk-makhluk lain pun masuk neraka, ataupun makhluk lain buat khianat pada kita pun, atau dalam kitab ni sebut mereka pun dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian ahli tafsir berpendapat bahawa api tersebut dikhususkan dengan batu, iaitu khusus neraka bagi orang kafir tersebut. Sekadar inilah, mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita pada saat yang baik ini. InsyaAllah kita akan maklum daripada masa ke semasa. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada setiap penyumbang-penyumbang yang telah menyumbang, dan untuk sumbangan makan kita pun telah agihkan makanan sebanyak lebih kurang dekat dengan 50,000 lebih makanan yang kita bagi pada mereka-mereka yang menyuap ke bibir mereka makanan berbuka puasa, termasuk frontliner, termasuk di kalangan mereka-mereka yang lain tersebut. Terima kasihlah kepada mereka-mereka yang telah banyak menyumbang, dan mereka-mereka yang, terima kasih juga kepada mereka-mereka yang dalam keadaan yang memberi dan tak memberi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala semua mengajarkan ganjaran yang terbaik dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kepada para penyumbang yang telah menyumbang sumbangan-sumbangan untuk pembinaan madrasah yang telah kami bangunkan ini, ya Allah. Kami mohon kepada kamu, ya Allah, agar ditambahkan rezeki-rezeki mereka, ya Allah. Dilapangkanlah kehidupan mereka, ya Allah. Disembuhkanlah penyakit yang mereka deritai itu, ya Allah. Dijadikan kubur mereka di antara taman-taman syurga, ya Allah. Dijauhkan mereka daripada azab kamu, ya Allah. Dan ditinggikan darjat mereka di kalangan hamba-hamba kamu yang paling saleh, di kalangan hamba yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, agar dikurniakan kembali kami untuk hidup di Ramadan dan Ramadan yang mendatang nanti, ya Allah. Jangan kamu jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kami, ya Allah. Anugerahkan pada kami anugerah-anugerah yang terindah dalam hidup ini, ya Allah, di dunia maupun di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, dengan comoknya kami ini, dengan kotornya kami ini, dengan busuknya kami ini, dosa-dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami yang lalu, ya Allah, kamu sinarilah kehidupan kami ini dengan kebahagiaan yang berterusan, ya Allah. Kamu jadikanlah kesembuhan pada penyakit yang kami deritai, ya Allah. Kamu jadikan ketenangan dalam kekeluargaan kami, ya Allah. Kamu jauhkanlah kami daripada musibah di dunia maupun di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami datang pada kamu dengan dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Kami tadahkan tangan kami ini, ya Allah, mengharapkan keampunan terhadap dosa-dosa kami ini, ya Allah. Rahmatilah kekeluargaan kami, ya Allah. Rahmatilah pasangan hidup kami, ya Allah. Kamu jadikanlah mereka di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Masukkanlah anak-anak kami dan keluarga kami ke dalam syurga firdaus kamu, ya Allah. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada kemarahan dan kemurkaan kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghis. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini. Pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan
kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu alam.